Alhamdulillahi rabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi walau karihal kafirun. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala dengan nikmat kurnia Allah diberikan kesempatan kepada kita pada waktu ini untuk bersama kita hadir ke rumah Allah Subhanahu wa taala, di mana tuan-tuan dan puan-puan yang datang ke sini merupakan tetamu-tetamu Allah, adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, yang di mana Allah taala akan ataupun ingin untuk memberikan rahmat kepada tuan-tuan dan puan-puan semua. Alhamdulillah, terima kasih kepada pengurusan Masjid Al-Mujahidin, khususnya kepada Tuan Nazir, ahli jawatan kuasa, tuan-tuan imam, tuan-tuan Bilal, dan seterusnya kepada sidang jemaah yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Jadi insya-Allah kesempatan waktu yang ada ini kita nak kongsi beberapa perkara yang perkara ini merupakan perkara yang penting dan selalu berkisar sekitar kita. Iaitulah topik yang saya pilih untuk dikongsikan bersama dengan tuan-tuan adalah 7 peringkat tipu daya iblis. 7 peringkat tipu daya iblis. Baik, kenapa saya memilih topik ini tuan-tuan? Kerana kalau ini hari-hari kita lalui dan terkadang kita tidak sedar yang kita ni ditipu daya oleh iblis, yang akhirnya menyebabkan kita tidak sampai kepada Allah Subhanahu wa taala, yang akhirnya ia merosakkan akan amal ibadah kita. Sebab itulah tuan-tuan, dalam sebuah hadis Nabi SAW bersabda, man aradallahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki akannya itu kebaikan, yufaqihu fid din, maka Allah taala memberikan orang tersebut faham agama dia. Kalau kita ni tanda kata Tuhan nak kita diberikan kebaikan, Allah Ta'ala bagi kita ni faham agama, kita reti selok-belok agama kita. Kerana hanya dengan agama sahaja kita dapat menyelamatkan diri kita dan dunia dan akhirat. Baik, jadi tuan-tuan yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala, sebelum itu kita perlu memahami, iaitulah untuk kita sampai kepada Allah Subhanahu wa taala, ataupun sebelum daripada ibadat kita ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, terdapat 4 halangan ataupun terdapat 4 hadangan yang sentiasa menyekat akan amal kebajikan kita, amal ibadat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah syaitan. Syaitan itu memang dia menyesatkan kita, ataupun melalaikan kita, atau menghasut kita agar kita meninggalkan ibadah kepada Allah. Itu memang kejadian. Baik, yang keduanya yang menyekat kita daripada sampai kepada Allah Subhanahu wa taala, manusia itu sendiri. Manusia itu sendiri. Baik. Yang ketiga adalah harta. Yang keempat adalah hawa nafsu. Jadi saya tak nak huraikan semualah, semua kita nak ambil yang pertama. InsyaAllah kalau ada masa yang lain kita ambil yang kedua, ketiga, keempat. Baik, jadi yang pertama itulah tadi yang telah kita sebut, yang menjadi penghadang kita, menghalang sampai kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah syaitan. Baik. Kenapa tuan-tuan nanti Allah Subhanahu wa taala? Kerana Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada kita penjelasan ataupun menyatakan kepada kita, inna syaitana lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwwa. Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh bagi kamu. Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh bagi kamu, dan jadikanlah dia sebagai musuh.
Artinya syaitan itu tuan, Allah Ta'ala perintah suruh kita perang sungguh. Bukan kita boleh bertoleransi dengan dia, tak. Syaitan ni Tuhan kata adalah musuh, dan kamu jadikan dia sebagai musuh kamu. Mana kata dengan syaitan itu tuan, kita tak boleh nak buat baik lah. Kita nak bersangka baik pun tak ada. Kalau sangka baik pun mungkin syaitan ni ada maksud yang baik, tak ada tuan. Sebab apa Allah Ta'ala sendiri menyatakan dia itu musuh, dan disuruh pula kita ni jadikan syaitan itu sebagai musuh kita. Baik, jadi tuan-tuan isi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi sebelum daripada itu, jom kita mengenali siapakah itu syaitan. Kenal dulu sah. Kita dah kenal musuh kita, barulah kita boleh orang kata bertindak. Ni kita main attack, ambush, siapa ikut dan ikut suka kita, ya, tak tahu siapa dia yang kita attack. Siapa dia yang kita musuh depan. Baik. Jadi yang pertama, syaitan itu daripada apa? Syaitan itu bahasa Arab. Syaitan itu bahasa Arab daripada kalimah syaitanah. Syaitanah ni maksudnya al-bu'du min rahmatillah. Makna syaitanah dan syaitan itu adalah al-bu'du min rahmatillah. Maknanya yang dijauhkan daripada rahmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Makna syaitan itu sendiri. Makna syaitan itu sendiri yang dijauhkan daripada rahmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Baik, jadi maknanya tuan-tuan, syaitan ni pengertiannya umum. Bukan dia khusus menunjukkan kepada satu sosok orang, tidak. Syaitan ni artinya pengertian dia umum. Baik, kemudian syaitan ni tuan-tuan terbahagi kepada dua bahagian. Yang pertama syaitan daripada jin, dan kedua syaitan daripada manusia. Syaitan daripada kalangan jin dan syaitan daripada kalangan manusia. Baik, dan kemudian pula adapun syaitan daripada kalangan jin, mereka itu terbahagi pula daripada kalangan yang mukmin dan kafir. Mukmin dan kafir. Jin pun ada kafir, jin pun ada mukmin juga tuan. Kadang-kadang kita tengok kan, orang kena masuk dengan jin dan sebagainya. Bila kita tanya dan sebagainya, rupanya dia itu jin Islam. Ada juga. Yang kafir pun ada, Islam pun ada. Baik, begitu juga manusia ini, ada yang terdiri daripada orang yang Islam, ada yang terdiri daripada orang kafir. Maknanya orang daripada kalangan manusia pun juga daripada mukmin dan daripada kalangan kafir. Baik, kemudian tentang Allah Subhanahu Wa Ta'ala, syaitan daripada kalangan jin, yang mukmin ini terbahagi pula kepada tiga. Ada syaitan daripada kalangan mukmin ini, jin daripada kalangan mukmin ini yang soleh, ada jin yang soleh. Ada jin yang fasik, dan ada jin yang munafik. Ada juga. Macam kita kan. Jin ni macam kita, sopa aja. Dan manusia pun sopa juga. Ada di kalangan yang soleh, yang fasik dan munafik. Baik, dalilnya apa tuan? Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman dalam surah surah Az-Zariyat, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidak aku jadikan, dan tidak dijadikan jin dan manusia itu, kata Allah, dan aku tidak menjadikan jin dan manusia itu melainkan untuk beribadat kepadaku. Maknanya jin macam kita juga. Kita ni kena sembahyang, kena puasa, kena zakat, kena itu, kena ini. Jin pun sopanya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia ini, kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala, melainkan untuk beribadah kepadaku. Baik, jadi kita faham sekarang tuan-tuan, makna kata jin dan kita ini dari segi kita punya tugas di dunia ini adalah serupa. Apa dia? Untuk beribadah, mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maknanya kita ini diberati hukum taklif, ada sunat, ada makruh, ada sunat, ada wajib, ada makruh, ada haram dan sebagainya. Begitu juga dengan jin. Maka serupa. Lebih kurang mana kata dari segi kita punya tugas di atas dunia ini serupa sahaja. Baik. Jadi yang mana sahaja itu yang kita orang kata kita faham dulu, yang dikendaki daripada orang kata syaitan itu. Jadi syaitan ada daripada kalangan jin dan ada daripada kalangan manusia. Baik.
Jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Jin, wa anna minna salihuna wa minna duna dzalik. Surah Al-Jin ayat yang sebelah Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan sesungguhnya kami, minna setengah daripada kami, yakni jin berkata sesungguhnya kami, setengah daripada kami ini minas salihuna wa minna duna dzalik, daripada yang soleh, dan setengah daripada kami itu tidak soleh. Jin sendiri mengaku dan declare bahawa mereka ini, sebahagian daripada jin ini daripada kalangan yang soleh, dan sebahagian daripada kalangan yang tidak soleh. Ada yang kafir, ada yang munafik, ada yang fasik dan sebagainya. Dan begitu juga Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Ar-Rahman, wa khalaqal janna min marijin min nar, dan dijadikan, Allah Taala ciptakan jin min marijin min nar, daripada api, min marijin min nar, daripada api yang tanpa asap. Maknanya ciptaan jin ini adalah daripada asap, daripada api. Baik. Jadi tuan-tuan yang Allah Subhanahu wa taala. Jadi syaitan itu siapa dia sebenarnya? Syaitan itu siapa dia? Baik. Bila kita sebut syaitan ni, maknanya kita kena faham bahawa syaitan ini adalah satu golongan yang engkar daripada kalangan jin dan manusia. Jadi dikatakan syaitan ialah satu golongan yang ingkarkan daripada perintah Allah Subhanahu wa taala daripada kalangan jin dan manusia. Maksudnya kalau manusia ni ahli maksiat, ingkar kepada perintah Allah, langgar segala hukum hakam Allah, makna kata itu adalah daripada kalangan syaitan. Jin pun sopa juga. Jin, kalau kata jin ni jahat, jin ni orang kata engkar, jin ni buat kefasikan, jin ini jahat dan sebagainya, kafir, maka jin ini juga adalah daripada golongan yang dikatakan syaitan. Alladhi waswisu fi sudurin nasi minal jinnati wan nas. Karena surah An-Nas Allah sebut, dan golongan ini mereka mewaswaskan hati-hati manusia daripada kalangan jin dan manusia. Baik. Jadi kesimpulan yang kita boleh buat, maka yang dikatakan syaitan itu tuan, syaitan itu iaitulah golongan yang ingkarkan daripada perintah Allah Subhanahu wa taala, daripada golongan jin dan daripada golongan manusia. Baik. Jadi dalil yang Allah Taala sebut dalam surah Al-An'am ayat 112, wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin 'aduwwa syayatinal insi wal jin. Dan demikian itulah kami telah menjadikan bagi setiap nabi itu musuh-musuh bagi mereka. Allah Taala sebut di dalam surah Al-An'am, dan demikian juga kami telah menjadikan bagi tiap-tiap nabi itu akan musuh daripada kalangan jin dan syaitan. Daripada kalangan telah menjadikan musuh daripada kalangan syaitan, daripada manusia dan daripada jin, kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Taala menjadikan bagi setiap nabi itu musuh daripada syaitan. Syaitan ini terdiri daripada jin dan daripada manusia. Ini Allah Taala sebut dalam surah Al-Isra Al-An'am ayat 112. Baik, jadi kesimpulannya baik, syaitan dari kalangan jin, cucu cicit iblis. Jadi kalau kita nak tahu iblis itu siapa, kita iblis pula kan? Iblis ni siapa pula? Iblis ni adalah ketua jin dan pernah menjadi ketua malaikat suatu masa dulu. Iblis. Iblis ni daripada golongan jin. Iblis. Sebelum daripada dia ni nama Iblis, dia ni nama Azazil. Sebelum pada dia nama dia Iblis, nama dia Azazil. Baik. Jadi kemudian setelah dia dilaknat Allah Subhanahu wa taala, ketua jin, sebelum dilaknat Allah Subhanahu wa taala, dia ini namanya Azazil. Dia ini di antara makhluk yang mulia, dan dia ini merupakan ketua malaikat. Dia untuk guru malaikat. Apa-apa malaikat refer kat dia, malaikat mengaji dengan iblis. Sebab tu iblis ni cerdik tu kan. Iblis ni ketua. Baik. Dan iblis ni merupakan makhluk yang derhaka daripada kalangan jin. Baik. Jadi sebab itu Allah Taala sebutkan dalam surah Al-Kahfi, wa idz qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis kana minal jinni fa fasaqa an amri rabbih. Dan
apabila kami memerintahkan malaikat untuk sujud bagi Adam, fasjudu, maka malaikat pun sujud illa iblis, malaikat iblis. Iblis ni lah, ketua jin ni, malaikat iblis. Dan adalah iblis ini kana minal jinni, adalah daripada kalangan jin. Iblis ni daripada kalangan jin. Fa fasaqqa an amri rabbi, maka dia telah pun mengingkarkan daripada perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan faham sekarang ni, iblis itu asing, syaitan itu lain. Iblis ni ketua bagi syaitan. Tak kira lah manusia ataupun jin, ketua ni iblis. Baik. Itu tuan. Adapun syaitan, seperti mana kita maklum, mana kata syaitan ini juga terdiri daripada jin dan manusia. Ketua syaitan adalah iblis. Sebab apa? Sebab dia daripada awal dulu mengingkar perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka setiap daripada kalangan jin dan manusia yang ingkarkan perintah Allah adalah mereka meniru daripada perbuatan syaitan, daripada perbuatan iblis. Baik. Jadi sekarang kita dah kenal. Okey. Maka tuan-tuan dikasihi Allah Subhanahu wa taala, jadi kita lihat apakah tipu daya syaitan itu. Kita kata tadi bahawa syaitan itu dia ada 7 step peringkat tipu daya. Baik. Jadi di dalam kitab Minhajul Abidin, Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah telah memberikan kepada kita panduan agar kita mengenali selok-belok tipu daya syaitan ini supaya kita dapat menyelamatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab apa tuan-tuan, kadang-kadang kita ni tak perasan yang kita ni duduk di dalam tipu daya syaitan, sedangkan kita berasa okey lah sebenarnya ni. Mai sembahyang tuan-tuan 5 waktu tak tinggal, sembahyang Jumaat dan sebagainya, sembahyang pula di orang kata soft yang pertama. Kita rasa okey. Dah beribadat dah berpuluh-puluh tahun dah tuan-tuan, daripada muda sampailah kita tua beribadat dah okey. Tapi sebenarnya rupa-rupanya kita masih berada di dalam peringkat tipu daya syaitan, yang mungkin menyebabkan amalan kita selama itu tak diterima Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu saya kata benda ini benda yang penting dan benda yang serius, yang kita kena tahu. Orang nak menipu kita tuan-tuan, kita tak tahu dia tipu kita. Selama-selama itulah kita jadi pembodoh kan. Ada orang datang pada kita, "Cik, ni kita ada skim ni. Melabur sekian-sekian banyak, dan pulangan dia setiap bulan kita akan bagi begini. Kalau lagi banyak kita nabur, lagi banyaklah untung kita dapat. Cukup 1 tahun, kita akan pulangkan balik keuntungan segala dengan model-model balik kepada Tuhan." Kita pun dengar fikir ramai melabur 20,000 boleh dapat. Setahun nanti lah kita akan dapat 1.5 million. Uish, banyak tu. Dia tunjuk dengan sorak lawyer dia, dengan apa semua begitu dan sebagainya, kita pun percaya lah. Dah lah jadi angui habis semua, jual tanah, jual aset, jual rumah, jual itu ini, nak berabuk punya pasal, nak sabar setahun, nanti kita nak dapat pulangan yang dahsyat, yang hebat, yang banyak. Dah lah kali angui semua kena tipu. Maka kita diperbodohkan namanya. Kan? Baik, begitu juga lah tuan-tuan, kena tahu ni tipu daya. Kalau dunia tu macam itulah. Tak ada tuan-tuan, set dalam hidup tuan-tuan, tak ada orang yang tak pasal-pasal nak bagi kita duit, tak pasal-pasal nak bagi kita kaya. Dia main nak cerita tak, kita bukan berniaga, kita ni share bisnes begitu gini, berlaku begitu gini kan. Tuan akan nampak begitu-begitu, tak ada, tak pasal-pasal orang main cari kita nak bagi kita kaya tu tak ada lah. Mereka mungkin adik-adik kita yang kita kenal, kita tahu dia berniaga dan sebagainya, tak apa lah, ni kita tak kenal ni, tiba-tiba ada skim ni selalu percaya lah. Baik, jadi kembali kita kepada peringkat tipu daya iblis ni. Yang pertama tuan-tuan, yang pertama, apakah peringkat yang paling basic sekali syaitan dia cuba untuk menghalang kita daripada beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala, iaitu peringkat yang pertama paling basic sekali. Kerja iblis ni, tipu daya dia adalah untuk menghalang manusia dari beribadat. Itu yang basic kerja dia. Yang pertama, dia akan halang kita daripada ibadah. Sebab tu kita tengok berapa ramai pada hari ini manusia, peringkat pertama sahaja tipu daya iblis, mereka sudah tewas. Tengok di luar sana berapa ramai yang tak sembahyang,
Bukan kata anak-anak tak sembahyang, mak pak pun tak sembahyang. Bukan kata mak pak tak sembahyang, tok nenek pun tak sembahyang. Berapa ramai. Yang pertama, tugas syaitan ini, tugas iblis ini adalah, tugas syaitan ini tuan, yang pertama adalah menghalang manusia daripada beribadah kepada Allah. Tak usah sembahyang lah, apa yang kau dapat daripada sembahyang, buang masa je. Time is money, dia kata. Masa ni duit. Kalau pergi sembahyang dah berapa banyak time dah kita buang. Kemudian nak kena ni lah, SOP lah, nak kena tu lagi ni lah. Kemudian ada tabung pula, nak pergi buah, nak tabung lagi yang apa lah. Dan kita pula nak kena bersosial dengan masyarakat. Kita duduk diam-diam di rumah sudah. Itu selalu campur dengan orang. Apa faedahnya? Nak bersedekah, dia kata tak payah sedekah lah. Apa yang simpan bagi makan ke anak-anak pun semua apa hati. Apa nak sedekah boleh pula. Nak pergi makan harta benda kita. Kita susah payah cari nak bagi ke orang. Dia akan hasut kita supaya jangan buat ibadah. Nak tolong orang, susah tolonglah. Tolong dia buat apa? Dia buat nak manusia sekarang nak kena orang. Kita tu kita aja. Zaman sekarang ni tak usah peduli ke orang. Kita aja. Waktu kita jaga kita apa ni? Jaga kita saja. Tak usah peduli ke orang kan. Nampak? Tu peringkat pertama, basically je lah. Dia akan menghalang kita daripada untuk berbuat ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Jadi tuan-tuan, nanti Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itulah syaitan ini tuan, apabila dia dihalau oleh Allah Subhanahu Wa Taala daripada syurga, fakhruj minha fa innaka rajim. Allah Taala perintahkan keluar kau daripada syurga ini kerana sesungguhnya engkau ini telah pun direjam ataupun telah pun dilaknat Allah Subhanahu Wa Taala. Bila dia keluar sahaja, apa diminta kepada Allah? Ya Allah, dia kata iblis, anzirni ila yaumi yub'atsun, qala innaka minal munzirin. Dia kata, ya Allah, tangguhkanlah umur aku sampai hari kiamat. Dia kata, ya Allah, tangguhkan umur aku ini ya Allah sampai ke hari kiamat, untuk aku nak menyesatkan anak cucu Adam. Iblis minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Iblis dia tak mati lagi. Adapun jin-jin yang lain semua tu ada yang mati, hidup semua macam-macam lah. Tapi iblis yang sekor ni tak mati ni. Dia akan ada sampai pada hari kiamat. Allah Ta'ala kata, innaka minal munzirin, sesungguhnya engkau kutangguhkan umur sampai hari kiamat. Apa tujuan dia tuan? Tujuan dia nak menyesatkan kita. Dia minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala permission. Aku nak sesatkan anak cucu Adam ni, sebab Adam ni lah, disebabkan dia lah aku ni dicampur daripada syurga, dan disebab Adam ni lah aku dimurkai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dia ini minta izin kepada Allah agar nak menyesatkan anak cucu Adam. Allah Taala berikan keizinan. Allah Taala sebut dalam ayat yang lain, kau boleh menyesatkan anak cucu Adam, hamba-hamba aku, kecuali hamba-hamba aku yang ikhlas dalam ibadat, kau takkan boleh sentuh mereka. Mana kata memang iblis ini jahat tuan, dia cerdik, dia pandai, dia ada power dan sebagainya tuan. Dia memang hebat dalam bab nak menyesatkan kita, tapi kalau kita ini ikhlas hati kita kepada Allah, dia tidak akan boleh hampir dan tidak akan boleh menyesatkan kita. Baik. Jadi tuan-tuan dikasihi Allah Subhanahu Wa Taala. Maka bila peringkat yang pertama ini iblis datang kepada kita, bisik ke dalam hati kita, tersahlah nak buat apa sembahyang, tak payah sedekah lah, tak payahlah sembahyang di rumah pun okey, apa salahnya? Kan? Kita sembahyang di rumah aja, anak-anak sembahyang, kita menghidupkan jemaah di rumah, kan? Ini bagus. Dan dia maksud kita macam-macam. Sedangkan tuan, dalam hadis, dalam sebuah hadis Nabi SAW menyatakan, siapa yang lebih kurang maknanya, dan barang siapa yang mendengar azan dan tidak ada kesusahannya untuk bersembahyang di tempat diazankan, sekiranya bersembahyang di rumah, maka seolah-olah sembahyangnya itu sia-sia saja. Maka orang lelaki tuan-tuan kena datang sembahyang di rumah. Pada zaman Rasulullah, semua sahabat datang di rumah. Semua datang di rumah. Nabi kata, kami tak mengenali di kalangan kami ini, kata Rasulullah, melainkan semua kami semua datang di rumah, kecuali yang tak datang itu kami kenali, itulah orang-orang munafik, kata Nabi SAW. Yang tak datang, yang payah main jemaah ni tuan-tuan, yang tak nampak muka ni, itulah daripada golongan munafik. Jadi orang lelaki kita kena datang sembahyang di rumah tuan. Kalau tidak ada apa-apa keuzuran, walaupun
di sisi mazhab kita tidak wajib. Tapi mana kata terdapat banyak hadis yang menekankan berkenaan kepentingan sembahyang berjemaah ini. Baik, jadi tuan bagi Allah Subhanahu Wa Taala, kalaulah peringkat pertama ini, bila iblis datang kepada kita dan dia bisikkan benda tersebut dalam hati kita tersebut, buat tak payah sembahyang, tak payah buat kebaikan, tak payah. Dan dia buat lagi tu tuan. Imam Al-Ghazali rahimahullah ajak kepada kita, bisik di dalam hati kita, lawan balik bisikan iblis tadi. Kata di dalam hati kita, aku sangat berharap akan pahala daripada Allah untuk berbekal pada kehidupan akhirat yang kekal abadi. Imam Al-Ghazali. Jadi tips macam mana kita nak patah balik. Orang kata bisikkan godaan iblis bila kita tu salam, ibadat, buat apa nak sembahyang, buat apa nak sedekah, buat apa nak sembahyang rumah, buat apa tak payahlah. Maka bisik dalam hati kita, kata Imam Al-Ghazali rahimahullah dalam kitab Al-Hajr Abidin, kata dalam hati kita, aku ni sangat berharap kepada amal ibadat aku, sangat berharap kepada pahala daripada Allah Subhanahu Wa Taala untuk ku berbekal pada kehidupan akhirat yang kekal abadi. Maknanya apa tuan-tuan? Sebab apa aku duk buat sembahyang ni? Sebab apa aku nak kena begitu, aku nak kena begini, aku nak dan sebagainya? Sebab apa? Sebab inilah bekalan aku untuk akhirat nanti. Kalau kita tak siap sekarang ni tuan-tuan, apa benda nanti kita nak bawa akhirat kita? Kita nak musafir tuan. Kita tak ada bekal apa pun. Kita tahu perjalanan kita makan masa yang panjang dan jauh dan tak ada tempat perhentian. Jadi kita perlu kena siapkan bekalan. Sagi tengah jalan nak berhenti, nak berminyak lah, nak makan lah, nak apa lah. Maka sebab apa? Sebab dengan bekalan itulah kita akan sampai selamat dan kita akan sejahtera di hari akhirat kelak. Baik, itu yang pertama. Baik, jadi tentang insya Allah Subhanahu Wa Taala, sekiranya peringkat pertama ini iblis fail, iblis gagal, dia nak menghasut kita. Sampai sembahyanglah, kita tahulah ini tipu daya dia lah ni. Kita pun buli apa kan kita. Siapa nak dengar sekarang, aku nak pergi punya masai lah. Siapa pula halang-halang kita pergi sembahyang, kita pergi juga sembahyang. Atau kita dah bisik dalam hati kita, aku pergi sembahyang ni pasal apa ni, bekalan aku untuk akhirat. Pasal apa aku tak pergi, kenapa aku tak perlu pergi rumah? Aku nak pergi juga, kita pergi juga. Mana kata peringkat pertama iblis dah fail. Maknanya kita buat ibadat, maka dia ada perangkap yang kedua. Kita kata dia ada sampai 7 perangkap lah. Tak masuk perangkap ni, terjun perangkap ni. Lepas perangkap ni, dia pasang perangkap ni. Terlepas perangkap ni, saat ini buh perangkap ni pula. Peringkat yang kedua, perangkap yang kedua apa dia buat tuan-tuan? Dia menangguh-nangguhkan ketaatan kita kepada Allah. Tak apalah, sembahyanglah, sembahyang. Sehari lepas habis game bola ni, sembahyanglah. Final ni. Penalti yang sembahyang lagi kemudian tiba-tiba gol, sembahyang tak sah. Sembahyang tak khusyuk. Nanti dia tangguhkan ibadat kita. Baik, dia tangguhkan ibadat kita. Nanti dia kata apa tuan? Nantilah buat maksiat tak apa. Nanti kita taubat. Tuhan itu kan penerima taubat. Tuhan kan pengasih penyayang. Dia mesti terima punya taubat kita ni. Nak buat maksiat, buat dulu. Kau tak buat sekarang, rugi. Bila lagi nak buat? Ataupun dia bisik dalam hati kita, nak pergi masjid buat apa? Nanti pencin pergi dan dia sibuk kerja. Tak ada masa. Pencin kita pergi. Bukan tak bagi pergi. Kita pergi lah. Semayang rumah dulu. Nak main jemaah ni pencin nanti kita pergi. Tak ada pencin mati lah. Kita mana nak macam mana kita tak tahu lah. Orang yang muda-muda, masa dia sihat, masa dia muda, dia ada kekuatan dan sebagainya, tak main masjid, jangan harap pencin nak main lah. Belum tentu. Pencin nanti dah sakit dan main lah. Sakit ni lutut kolonggak dah apa semua dan sebagainya. Tak main juga baik juga. Baik, maka tuan-tuan, dia tak halang kita ibadat. Dia suruh kita buat ibadat sembahyang, tapi sekalian dia suruh kita tangguhkan ibadat. Bila kita nak buat kebaikan ni tuan-tuan, kita bertangguh. Makna kata kita kena kena itu perangkap dia yang kedua. Nak buat kebaikan ni tuan-tuan, jangan ditangguh, nak buatlah.
Baik. Sebab apa? Sebab kata Nabi Isa AS, hari ini, kata Nabi Isa AS, hari ada 3 saja. Hari-hari dengan hari. Hari bagi aku, kata Nabi Isa AS, ada 3 saja. Yang pertama, iaitulah hari yang dah berlalu. Hari bagi yang pertama, hari yang dah berlalu. Kemarin, semalam. Dah tak ada dah, tak main dah, tak ulang balik dah. Yang semalam punya time, masa hari semalam, waktu semalam dah tak ulang balik dah juga. Dah semalam, berlalu tu ya. Untung-untunglah kita, rugi-rugi lah kita. Tak berlalu dah, tak main balik dah. Yang kedua, sekarang, hari sekarang, waktu sekarang. Yang pertama, waktu yang telah berlalu. Yang kedua, waktu sekarang. Baik, sekarang ni apa kita tengah buat? Kalau sekarang ni tuan-tuan sedang buat benda yang baik, benda kebajikan, ibadah, makna kata tuan-tuan telah menggunakan waktu tuan-tuan yang betul. Betul lah ni, alhamdulillah kita semua ada sembahyang Jumaat, kemudian duduk pula. Duduk pula kita ada duduk dengan kuliah dan sebagainya. Orang kita duduk dalam majlis ilmu, besar fadilah majlis ilmu. Sekali lagi habis majlis ilmu tuan-tuan, masuk syuruk, masuk duha, tuan-tuan sembahyang pula duha. Dalam hadis Nabi SAW sebut, siapa yang lepas sembahyang subuh berjemaah, kemudian duduk berzikir diri, tak kira lah duduk dalam majlis ilmu sekalipun, hingga terbit matahari, kemudian sembahyang 2 rakaat. Mungkin buat imam kita sembahyang sunat isyraq ataupun sembahyang sunat duha, maka akan diberikan pahala haji dan umrah, kata Nabi, tammatan wa tammatan. Kita lepas sembahyang Jumaat, lepas sembahyang subuh dan sebagainya, jangan lupa masa lagi, jangan duduk sibuk urusan dunia apa, tunggu sampai terbit matahari, sampai masuk waktu sembahyang duha. Sembahyang sunat 2 rakaat. Sama ada kita sembahyang sunat isyraq kalau orang tak boleh masuk duha, ataupun kita sembahyang sunat duha lepas pada waktu isyraq. Apa ganjaran dia? Akan diberikan pahala seumpama mana mengerjakan haji dan umrah yang sempurna. Yang sempurna, yang sempurna. 3 kali pahala haji umrah yang sempurna, tuan-tuan. Bila? Hari-hari kita buat. Kalau kita tak boleh duduk di masjid semua, balik rumah, iktikaf dulu. Boleh duduk rumah, balik rumah. Jangan duduk sibuk WhatsApp, jangan duduk sibuk apa semua dulu. Masuk duduk dalam bilik kita, pak jadah zikir subhanallah, subhanallah, selawat, sampai waktu duha sembahyang. InsyaAllah Allah Ta'ala akan berikan pahala haji dan umrah yang sempurna, 3 kali sempurna, kata Nabi SAW. Kalau ni waktu sekarang tuan-tuan benefit, manfaatkan, maka tuan-tuan menggunakan waktu tersebut dengan betul. Yang ketiga yang kata Nabi Isa AS, esok, waktu esok. Esok ni masih adakah lagi? Betul lagi tuan-tuan. Esok ni masih adakah lagi? Belum tentu. Kita yang ada ni celik mata masih hidup lagi hujung akhirat. Baik. Jadi itu peringkat yang kedua. Yang kedua, apa dilakukan oleh syaitan? Dia suruh kita buat ibadat. Dia tak tegah pun kita nak buat ibadat atau kebaikan, tapi dia suruh kita tangguhkan akan ibadah kita. Baik. Habis itu. Kemudian kalaulah kita ini Allah Ta'ala mengkehendaki kita terselamat daripada godaan tipu daya syaitan, terlepas kita daripada tipu daya dia peringkat yang kedua ini, maka dia ada peringkat yang ketiga. Baik, jadi sebelum daripada itu, apabila kita ini digoda peringkat yang kedua ini tuan-tuan, bila kita ini disuruh nantilah, sat lagi lah, tangguh, makna kita tahu ini tipu daya syaitan, maka Imam Al-Ghazali rahimahullah ajar kepada kita, bisik di dalam hati kita, patah balik hujah iblis tersebut ataupun syaitan. Ajalku bukanlah di tangan aku. Aku punya umur, ajal aku bukan di tangan aku. Amalan sekarang ini adalah untuk sekarang dan esok untuk esok. Maknanya tak boleh nak tangguh lah. Asal lagi lah buat. Ajal ni bukan dalam tangan kita. Ajal ni bukan hak milik kita. Kita bukan penentu kepada umur dan ajal kita. Baik. Maka amalan sekarang ni untuk sekarang. Waktu yang ada sekarang ni bukan untuk dinantikan. Dah waktu sekarang untuk sekarang lah. Untuk esok, untuk esok. Maknanya tak ada tangguh-tangguh. Nak buat kebaikan, segerakan kebaikan. Baik. Habis tuan-tuan. Kemudian sekiranya kita diselamatkan Allah Subhanahu Wa Taala peringkat yang ketiga, peringkat yang kedua, bila syaitan datang, tangguhkan kita, kita pun tahu ini tipu daya, kita pun bersegera kepada beribadah. Kemudian
dia akan pasang peringkat yang ketiga. Apakah tipu daya peringkat yang ketiga? Iaitu iblis ataupun syaitan ini, dia akan menyuruh kita segerakan ibadah. Disuruh juga, jadi cepat-cepat jom kita buat ibadah, cepat masuk waktu dah ni, jangan tangguh-tangguh. Nak sedekah, okey, sedekah lah ni apa semua. Dia akan dia akan orang suruh kita segerakan akan ibadah, kita segerakan cepat-cepat beribadah dalam hal keadaan kelam kabut. Pasal apa? Pasal banyak lagi ibadat kita nak buat ni, cepat-cepat semayang pun kena cepat, zikir pun kena cepat, nak buat kelam kabut. Dia suruh kita buat tapi dalam keadaan yang kelam kabut dah. Cepat-cepat masuk waktu, kita pun cepat kelam kabut, semayang pun cepat kelam kabut pun semua. Sebab apa? Sebab banyak lagi ibadat yang kita nak buat. Nampak tak? Bukan ni bodoh syaitan. Bijak dia. Dia ikut angin kita. Dia ikut angin kita sekarang. Mula-mula first tadi ni dia cuba nak patah angin kita, tak makan juga. Lagi dia ikut angin pula. Kita pun dah segera ibadat dan kita pun tak nak tangguh-tangguh. Dia ikut angin kita, jom cepat masuk waktu, kita terus semayang. Tapi dia suruh kita buat dalam hal keadaan yang dalam kabut. Cepat-cepat, segera begitu dan sebagainya. Baik. Jadi tentang kasih Allah Subhanahu Wa Taala, maka kita pun buatlah amal ibadat kita dalam hal keadaan yang kelam kabut. Sebab apa? Kerana bagi kita masa ini kita tak boleh buang masa kita. Kita kena cepat, banyak lagi ibadat kita nak buat, kita pun tak ada pula. Buatlah dalam keadaan yang kelam kabut. Maka jadilah ibadah kita ini ibadah yang cacat, tak sempurna. Sedangkan biarlah kita melakukan ibadat tidak banyak sekalipun, biarlah satu ibadat itu dengan sempurna. Satu ibadat itu dengan penuh khusyuk, satu ibadat itu juga istiqamah, berkekalan kita kerjakannya. Daripada kita nak buat banyak tetapi tidak ada kualiti. Sedikit yang berkualiti itu terlebih afdal daripada banyak yang tidak ada kualitinya. Baik. Baik, itu dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, an Abi Amr wa qila Abi Amrah Sufyan bin Abdullah Al-Thaqafi radhiyallahu anhu qala qultu ya Rasulullah qul li fil Islam qawlan la as'alu anhu ahadan ghayraka qala amantu billah thumma istaqim. Dan dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, ada seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, ajarkan kepada aku di dalam Islam satu perkataan yang tak ditanya pun oleh seseorang selain daripada tak ditanya dan tak ditanya pun oleh seseorang. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, amantu billah, berimanlah kamu bersungguh-sungguh kepada Allah, thumma istaqim, kemudian istiqamahlah kamu. Maknanya kita apa tuan? Makna kata dalam bab amal ibadat, buat kebajikan ini yang pentingnya adalah kita benar-benar buat kerana Allah, ikhlas hati dan istiqamah. Jangan kita ni nak mula nak buat banyak apa semua dan sebagainya, kemudian esok lusa kita tak jadilah macam yang kemarin. Sebab apa? Atas dasar semangat semata-mata tak jadi. Betul? Baik. Sebab itulah berkata oleh Hakim Al-Asam, al-ijlatu minasyaitan illa fi khams. Bersegera itu adalah daripada syaitan, tergopoh-gopoh itu daripada syaitan, melainkan 5 perkara. Hal ini kena cepat. Kalau kita nak buat segerakan cepat. Mana kata bukanlah tak boleh nak ni, tapi dengan keadaan yang orang panggil rushing. Faham tak? Nak kena rushing ni daripada syaitan, melainkan 5 perkara, kata Hakim Al-Asam. Yang pertama yang pertama iaitulah it'amul dhaif idza dakhal. Yang pertama tuan-tuan, bila tetamu masuk ke rumah kita, cepat-cepat bagi makan. Adab kita, bila tetamu masuk rumah kita, cepat-cepat kita bagi dia makan, bagi minum. Kalau boleh kawan kita tanya, aku nak pergi rumah kau, kita prepare. Lagi insya-Allah lagi 10 minit sampai. Di dapur dah siap dah. Air dah siap, makanan semua dah siap. Bila tetamu masuk, cepat-cepat hidangnya. Sebab apa tuan-tuan? Bila tetamu datang, kita cepat-cepat hidang, dia cepat-cepat makan, dia cepat balik. Dah bukan nak semua dia balik. Kan?
Satu adab kita kan. Adab kita kan sudah sebab balik melawak azan kan. Baik, jadi bila tetamu datang, dia mungkin dahaga, dia mungkin lapar dan sebagainya. Kita ni wajib untuk memuliakan ikram dhaif. Jadi di antara cara bagaimana tetamu datang, janganlah sampai dia tengok sana tengok sini kan, dah setengah jam dah, sebelah ayam pun tak ada. Dalam dia tanya, ada ayam kosong dah. Bukan tanya minum ke apa tak lah. Ayam kosong ada. Oh, lupa. Ya, kata lupa lah. Pernah kita baru teringat pula, pergi beli sirap tak kena. Baru nak pergi beli sirap. Bila nak boleh minum tak tahu lah. Jangan tanya orang sedia apa makan untuk aku ni apa. Memang tak ada dalam pasal yang betul lah. Baik. Jadi yang pertama kata Hatim Al-Asam, yang pertama bila tetamu datang rumah, cepat-cepat kita hidangkan makanan untuk tetamu. Itu adab juga. Baik, yang kedua iaitulah tajhizul mayit idza mata, iaitulah bersegera menyelenggarakan jenazah bila dia mati. Bila jenazah mati tuan-tuan, kita cepat-cepat selenggarakannya. Sebab apa tuan-tuan? Kalau dia orang mukmin, dia cepat-cepat dia nak bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau orang yang orang tak fasik, orang yang fasik, orang yang musyrik dan sebagainya, maka kita cepat-cepat hantar dia jauh, supaya dia orang kata sudah di situ saja. Baik. Jadi bila jenazah ini dicepatkan penyelenggaraannya. Tapi janganlah sampai kata ada keluarga tu mai dah faham, mai nak tengok. Tak boleh. Duduk mana? Ada seminit lagi sampai. Tak boleh. Oh, keras sangat orang masjid. Ada juga kisah lagi tu kan. Ni mai ni nak tengok kawan meninggal daripada Kelantan, jauh mai ni. Travel nak mai tengok. Dah ada dah di masjid kawan tu. Cuma tak sempat nak tengok muka je. Tolong buka sekejap boleh tak? Seminit je nak tengok muka. Tak boleh. Semua dah tutup dah kan, kami nak cepat-cepat. Amboi. Kan? Kadang-kadang dia kira lagi tu kan. Oh, dia ada power bila dia ada kuasa. Dia jadi keras gitu. Dia nak gunakan kuasa gitu dia macam tu. Buka lah sah, rahmat sikit. Apa salahnya? Seminit je pun dia ada lah. Melainkan kata, tunggu sah kawan dia nak sampai. Duduk mana? Duduk kat Gua Musa. Tak payah. Betul-betul lah. Pergi jumpa di kubur lah. Baik. Tapi bab jenazah ni kena percepatkan tuan. Oh, nak tunggu seorang tu lagi 2 jam, tu lagi 3 jam sampai, sedangkan jenazah tu tengok keadaan pula aksiden sebagainya, hancur hidup gini, itu semua kena segerakan tuan. Terus tunggulah, kalau lama-lama sangat sudah tunggu. Tapi kalau ada 5 minit, 10 minit lagi nak sampai, saya nak tengok sat ni adik dia tu, ayah dia, mak dia, tak boleh, kami nak simpan lah. Bagilah rahmat sikit. Baik, gitu. Yang kedua, yang ketiga tuan-tuan, wa tajwizul bikr idza adrakta, iaitulah yang ketiga, mengkahwinkan anak dara bila ada jodoh yang baik. Sebab tu tuan-tuan, anak perempuan kita jangan disimpan umur lama-lama, 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun tak kahwin dengan Nisa. Kak Long Hang ni nak ambil PhD 40 tahun, 50 tahun baru nak nikah. Monopos dah tuan-tuan. Ya. Jadi sebab apa tuan-tuan? Anak dara ni umur anak kita 20 tahun, dah habis apa semua, dah habis study sekarang ni katalah habis grad semua 23, 24, ataupun tengah duk study, tengah duk buat ijazah, ada jodoh yang baik, kahwinkan je lah. Supaya apa tuan-tuan? Supaya selamat agama anak perempuan kita. Ni usung di sana, usung di sini, duk kenal orang dalam chatting, dalam FB apa semua, habis semua orang. Tidak ada malu lagi dah orang perempuan sekarang ni. Dulu-dulu kita ingat kalau di kampung-kampung dulu, kalau ada anak perempuan mana-mana nak naik motor dengan orang jantan ni, kita habislah, malulah di keluarga tu. Anak siapa? Anak dia tu anak Tina dia tu naik motor dengan jantan, duduk kendong belakang pi sana pi sini. Orang pandang serong lah, ni tak ada. Boyfriend main rumah ambil anak lelaki, anak main boyfriend main ambil anak perempuan kita. Siap lah, Assalamualaikum pakcik, saya nak ambil ni nak pergi tengok wayang. Si bapak tu baru keluar daripada pintu pagar rumah, nak pergi masjid, pegang-pegang. Ingatkan nak ketuk kepala jantan ni, kena budak tu kan. Tak apa, saya pakcik panggil. Panggil juga, siap pesan ni, bawa motor elok lah.
InsyaAllah pakcik elok semua pukul 3 malam baru dia hantar ke rumah tuan. Dia bawa motor slow elok tu 3 malam baru sampai rumah. Dan ni tak ada apa kan. Dan jadi anak dakwah tuan, kalau ada jodoh yang baik, cepat kahwinkan dia. Tu nak selamatkan agama. Itulah yang jadi orang kata anak tak sah taraf apa semua dan sebagainya. Kisah apa tuan? Kisah pasal kita duduk biar lama-lama nak perempuan kita tak kahwinkan dia. Baik, yang ketiga. Yang keempat, membayar hutang apabila sampai masanya ataupun bila kita cukup untuk bayar hutang. Segerakan bayar hutang. Hutang dengan tangguh-tangguhan. Ada dah duit ni nak bayar hutang ni boleh ni. Jadi dululah kita hutang. Bulan depan kalau lagi 2-3 bulan bayar. Jangan tangguh juga. Baik, yang kelima, iaitulah perkara yang tak boleh ditanggung, iaitu bertaubat daripada dosa. Bila terjebak dengan dosa, bila kita perlu bertaubat tuan-tuan, bila terjebak dengan dosa sekarang juga bertaubat kepada Allah. Nantilah sagi malam nak sembahyang sunat taubat, baru nak taubat. Bukan lagi tu konsep taubat ni tuan-tuan, iaitulah kita bila sedang kita ni buat dosa, sekarang itu juga bertaubat. Adapun menangguh-nangguhkan taubat itu kata ulama adalah dosa yang asing pula. Tak apalah saya malam lagi nak buat sunat taubat, kita taubatlah. Tak syarat pun nak taubat ni kena buat sunat taubat. An-nadam taubat, Nabi kata menyesal itu taubat. Menyesal itu adalah taubat. Menyesal itu sendiri adalah taubat. Jadi kita menyesal, kita menangis, Masya Allah, kita ada sesali apa kita buat, minta ampun, minta maaf kepada Allah Ta'ala, sungguh-sungguh apa semua. Bila kita terjebak dengan dosa, terus bertaubat ketika itu juga. Baik, itu perkara yang kena segerakan. Baik. Jadi tuan-tuan isi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi peringkat yang ketiga kita katakan tadi, bila kita ni Allah Ta'ala nak selamatkan kita daripada tipu daya syaitan pada peringkat yang ketiga, maka bisikkanlah dalam hati kita, kata Imam Al-Ghazali, amalan yang sedikit tetapi sempurna itu lebih baik daripada amalan yang banyak tetapi tidak sempurna. Sebab dia semua kita cepat-cepat jom kita buat banyak-banyak amal ibadat, tergopoh gapah dan sebagainya. Bisikkan dalam hati kita, kata Imam Ghazali, biarlah aku buat sedikit amalan aku sempurna lebih baik daripada buat banyak yang tak sempurna. Baik. Jadi kalau kita diselamatkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala pada peringkat yang ketiga, maka peringkat yang keempat, iblis dia pasang perangkat yang lain pula, iaitulah dia suruh kita beramal dengan sempurna sebaik-baik mungkin supaya kita tak dicela oleh orang. Dia tak apalah kita buat ibadah dia. Masuk waktu, okey, kita dengan tenang dan sebagainya, tak apa, jangan kelam kabut, jangan kumpul, prepare sebelum masuk waktu sembahyang lagi, dah siap-siap apa semua. Sembahyang dalam keadaan yang tenang, khusyuk, datang jemaah, datang berjalan dalam keadaan yang tenang, sembahyang, berzikir kepada Allah Ta'ala apa semua. Tak perlu untuk kumpul kapal, tak perlu. Dalam keadaan yang tenang. Dia suruh kita lagi tu. Supaya apa? Supaya nanti jangan orang cela kita, haji ni kelam kabut sangat sembahyang. Dan dalam masa yang sama, dia hiasi hati kita ini dengan riak pula. Dia suruh kita buat comel bagi cantik apa semua. Supaya apa? Supaya orang tengok kita bagus dengan dia ni. Dia hiasi kita dengan riak. Baik. Jadi beramal, maka beramal bukan kerana orang, beramal kerana riak. Jadi di antara simptom, di antara simptom riak mana? Riak kita beramal bukan kerana Allah, beramal kerana yang lainnya. Ataupun riak ni kita nak memperlihatkan amalan kita kepada orang lain. Baik. Jadi tuan-tuan insya-Allah Subhanahu Wa Ta'ala, maka kita beramallah. Jadi kita beramal dengan keadaan kita ini riak. Macam mana tuan-tuan? Di antara simptom yang kata Imam Al-Ghazali rahimahullah. Masa kita tahu lagi sebenarnya baru ni. Baik, jadi di antara simptomnya kata Imam Al-Ghazali, apakah tanda-tanda yang kita ni ada riak dalam hati kita? Tanda-tanda yang kita ni ada riak dalam hati kita, iaitulah apabila kita beramal ibadah di hadapan manusia dan di belakang manusia itu berbeza cara ibadah kita. Macam mana tuan? Kita ni kalau main masjid rajin sembahyang sunat. Kalau kita main masjid tuan, pakaian kita masya-Allah cantik, jubah kita, serban kita, kopiah kita, telekung yang comel kita pakai apa semua. Masuk masjid sembahyang sunat, duduk iktikaf, baca Quran. Sebab apa? Masjid ni tempat orang ramai. Tapi kalau sembahyang sendiri-sendiri di rumah,
Sembahyang di rumah tak ada lah, jubah-jubah sedari bulan baju tak pakai. Kopi atas kepala tak ada lah. Sembahyang sunat lagi tak di rumah. Kalau di masjid surah ada juga qabliyah ba'diyah, di rumah tak ada langsung. Quran tak baca pun di rumah, di masjid baca. Kalau di rumah tak jadi pula, kalau di surah masjid menjadi pula. Kenapa berbeza tempat? Kenapa berbeza cara ibadat kita di rumah dan di masjid? Sebab apa? Sebab antara kita sedang tak sedang, sebab di masjid ni kita ada satu galakan di mana orang tengok kita ibadat. Tambah pula kita ada jawatan puasa pula. Yang ada jawatan ada puasa pula. Lagilah itu imam ni, ini nazir, ini zikir, dan sebagainya, ini orang ini haji, tambahan pula. Tapi kalau di rumah tuan tak buat. Sedangkan amal ibadat ni sepatutnya lebih kita, antara ketika sunat ni lebih kita kena perbanyak lipat gandakan di rumah amal-amalan sunat ni. Tapi bila kita di hadapan manusia, kita ini bersungguh-sungguh. Kalau orang tak ada, kita malah. Tu cinta dan makna kita, ibadat kita itu ada riak. Walaupun kita pakai sorban di bawah sekalipun, walaupun kita sembahyang Masya Allah di masjid, kita rasa nampak Kaabah atas muka, khusyuk sekalipun, tapi di rumah tak jadi lagi tu. Jangan jaga. Itulah simptom riak, kata Imam Al-Ghazali rahimahullah, tipu daya peringkat yang keempat. Jadi tuan-tuan kasih Allah Subhanahu Taala, maka Imam Al-Ghazali ajar kepada kita agar kita berbisik dalam hati kita. Kalaulah datang bisikan yang seumpama ini, disuruh kita amal ibadat dengan baik, sempurnakan amal ibadat, tapi dihiasi, dibunga-bungakan hati kita ini dengan riak, maka bisikkan dalam hati kita, aku beramal untuk dinilai Allah, bukannya untuk dinilai manusia. Apa yang aku buat ni kerana Allah je, bukan pasal orang dah. Tak ada faedah pun beramal kerana manusia, Habis itu tuan macam mana tuan? Habis kita selama ni main masjid, kita pakai cantik-cantik apa semua, nak buat bagaimana? Takkan riak apa? Jadi sekarang tuan, kita dengan macam ni dah cara kita buatlah macam ni, tapi di rumah bagi jadi macam ni juga usahanya. Bahkan di rumah lebih lagi lah sepatutnya. Bahkan di rumah dituntut lebih lagi. Sebab di rumah tak ada siapa pun tahu, tak ada siapa pun jenguk apa yang kita buat. Kita dengan Allah sahaja lagi selamat ibadat kita. Tapi kalau di masjid ni payah sikit tuan. Kadang-kadang bila orang puji, ni rajin sembahyang tak usah kembang. Itu bahaya. Nampak? Jadi bisikkan hati kita, beribadat ni bukan pasal siapa-siapa. Di rumah pun macam ni lah, di masjid pun macam ni lah. Aku beribadat hanya untuk dinilai Allah Subhanahu Wa Taala, bukan dinilai oleh makhluknya. Baik. Jadi insya-Allah tuan-tuan Allah Subhanahu Wa Taala dapat kad kuning lah tuan. Dapat kad kuning dengan berhenti lah. Tak cukup, tak ada lagi lah. Baru peringkat yang keempat. InsyaAllah tuan. Jadi panjang umur nanti kita sambung lagi lah peringkat yang kelima, keenam dan ketujuh. Baik, jadi insyaAllah tuan-tuan insyaAllah Subhanahu Wa Taala yang ada baik itu daripada Allah. Saya minta maaf kalau tak sempat untuk kita nak orang kata habiskan kita punya kuliah pagi ini. Itulah perkongsian kita berkenaan dengan tipu daya syaitan. Kita kata sampai kepada peringkat yang keempat. InsyaAllah panjang umur kita bertemu lagi. Kita akan sambung orang kata peringkat yang seterusnya kalau jumpa lagi lah. Baik, Allah SWT. Jadi tuan-tuan, saya pun maafkan kalau ada salah dan silap, minta tolong diperbetulkan. Yang mana baik itu daripada Allah, maaf kekurangan adalah daripada kelemahan diri. Aku lupa lihat astagfirullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Allahumma ighfir lana wa li walidina wa shaykhina wa jami'il muslimina wal muslimat. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayati wa ma'rifatika kama nawwarta al-ardha was samaa bi nuri shamsika abadan abada. Allahumma iftah 'alaina fathul 'arifin. Allahumma iftah 'alaina fathul 'arifin. اللهم افتح لنا فتح عارف ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم تقبل من